الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, bersyukur ke hadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu lagi pada pengajian kali ini bagi mata pelajaran sirah. Jadi pada kali ini kita akan menyambung pengajian kita dalam pelajaran sirah ini di dalam tajuk yang kita belajar hari itu, iaitu Perang Badar. Apa yang kita dapat daripada akhir berlakunya Perang Badar, sebanyak beberapa orang Islam ada yang terkorban, orang kafir juga ada yang terkorban, tetapi terdapat 70 orang kafir telah ditawan ataupun telah ditangkap oleh orang Islam. Jadi 70 orang yang ditangkap ni, yang ditawan ni, kita nak buat apa kat mereka? Jadi orang Islam bincang apa yang kita nak buat dekat 70 orang. Adakah kita akan bunuh? Adakah kita akan jual ataupun kita denda? Yang tu kita akan belajar pada kali ini. Kita tengok pada muka surat 8, iaitu dalam buku teks, iaitu layanan terhadap orang-orang tawanan. Nombor 1. Setelah pulang ke Madinah, selepas perang, tempat perang tu kan dia berada di antara Mekah dengan Madinah. Apabila lepas pulang ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermesyuarat dengan para sahabat untuk membincangkan tindakan terhadap tawanan Perang Badar. Rasulullah ni dia kalau untuk membuat satu keputusan, Rasulullah akan bermesyuarat dahulu. Dia akan bermesyuarat dengan para sahabat. Jadi apabila kita bermesyuarat, jadi kita akan dapat memperoleh satu keputusan yang sepakat, keputusan yang baik. Jadi kita pun kalau kita nak buat sesuatu pun, kita mestilah berbincang dan bermesyuarat dulu untuk mendapatkan sesuatu keputusan. Jadi selepas bermesyuarat, Saidina Umar pun mencadangkan semua tawanan perang dibunuh. Tetapi Saidina Abu Bakar tidak bersetuju. Beliau mencadangkan agar Saidina Abu Bakar mencadangkan agar tawanan tersebut ditebus oleh orang Mekah menggunakan wang. Jadi kalau orang Mekah nak balik keluarga depa atau rakan-rakan depa yang telah ditangkap oleh orang Islam, masa tu orang kafir kalau nak balik rakan-rakan kamu ataupun keluarga kamu mesti bayar dekat orang Islam, baru kami akan lepaskan ataupun kami bebaskan tawanan perang tu. Itulah yang dicadangkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Jadi bila selepas berbincang, Rasulullah pun bersetuju dengan cadangan tersebut. Jadi Rasulullah pun bersetuju dan membahagikannya kepada 3 kategori. Cara nak tebus itu ada 3 cara. Yang pertama apa dia? Yang pertama, orang yang dapat menembus dirinya dengan 1,000 hingga 4,000 dirham akan dibebaskan. Siapa yang boleh tebuskan diri dia
dengan 1,000 hingga 4,000 dirham akan dibebaskan. Okey, banyaklah. 1,000 hingga 4,000 dirham ni. Dirham ni ialah kita panggil duit yang daripada Perak. Kemudian orang yang tidak dapat menebus dirinya sendiri tetapi dia ada kebolehan. Depa ni dia tak boleh tebus diri sebab depa ni tak ada berkemampuan dengan wang, depa tak ada duit. Jadi depa ni ada kebolehan dikehendaki mengajar 10 orang kanak-kanak Islam. Depa ni mestilah ajar 10 kanak-kanak Islam Madinah menulis dan membaca sehingga pandai, lalu mereka akan dibebaskan. Siapa yang tak ada duit tapi depa ni boleh depa boleh mengajar budak-budak yang boleh mengajar budak-budak membaca dan menulis. Jadi depa ni akan diberikan 10 orang kanak-kanak Islam untuk depa ajar baca dan menulis. Sampai budak ni pandai baca dan menulis, barulah depa dibebaskan. Itulah cara Rasulullah. Yang ketiga adalah orang yang tidak dapat menulis tidak dapat menebus diri sendiri. Siapa dia yang tak boleh nak tebus dan dia pula tak ada dan buta huruf, nak ajak budak-budak pun tak boleh untuk sebab mereka tak boleh baca, mereka buta huruf, akan dibebaskan setelah berjanji tidak akan memerangi orang Islam selama-lamanya. Kalau mereka ni berjanji untuk tidak akan berperang lagi dengan orang Islam selama-lamanya, mereka akan dibebaskan juga. Dia ada 3 kategori yang telah diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang telah diputuskan ke atas tawanan. Tawanan perang yang 70 orang tu. Sama ada depa nak pilih yang pertama, kalau ada duit depa pilih yang pertama. Kalau depa tak ada duit, depa pilih yang kedua. Kalau duit pun tak ada, lepas tu tak boleh baca, depa akan pilih yang ketiga. Kemudian kita tengok bawah, iaitu kesan Perang Badar. Apakah kesan yang terjadi daripada Perang Badar ini? Yang pertama adalah meningkatkan keimanan di hati orang Islam. Orang Islam ni akan iman mereka itu lebih meningkat selepas pada perang tu. Orang Islam pula bertambah yakin akan pertolongan Allah. Orang Islam ni pula selepas mereka menyaksikan bahawa mereka menang dengan pertolongan malaikat pada perang Badar ni, mereka bertambah yakinlah akan pertolongan Allah itu akan ada. Yang ketiga adalah semangat perjuangan orang Islam semakin kuat. Semangat perjuangan orang Islam semakin kuat. Orang Islam sebelum ni mereka macam takut-takut sikit nak perang apa semua. Lepas pada perang Badar, betul mereka pula menang. Jadi mereka semangat untuk berjuang itu jadi semakin meningkat. Bilangan orang yang memeluk Islam semakin bertambah kerana mereka tertarik dengan akhlak orang Islam. Bilangan orang yang memeluk Islam semakin bertambah. Orang sebelum ni orang Islam sikit, jadi selepas perang tu jadi banyak sebab ramai yang masuk Islam kerana mereka tertarik dengan akhlak. Sebab akhlak orang Islam pada masa tu depa sangat baik sehingga kan depa tak bunuh tawanan perang. Jadi depa pun masuk Islam. Orang Islam semakin dihormati dan disegani. Jadi sebab orang Islam ni akhlak yang baik, jadi mereka ini dihormati dan disegani. Itulah kesan daripada peperangan Perang Badar. Okey, kita tengok penghayatan apa yang kita dapat lalui Perang Badar ini. Apa yang kita perlu? Kita perlu mengukuhkan ekonomi umat Islam untuk menjadikan umat yang disegani oleh musuh Islam. Jadi kita mestilah mengukuhkan ekonomi umat Islam pada zaman sekarang ni. Jadi kita mestilah, kalau kita nak membeli barang, contohnya kita belilah kepada orang Islam dahulu. Kalau tak ada, carilah
orang Islam yang walaupun kedai jauh kita pilah, walaupun tak ada. Tapi kalau dah tak ada sangat, barulah kita beli kepada orang yang bukan Islam. Apa-apa perkara yang hendak kita lakukan perlulah dirancang dengan baik. Kalau nak buat apa pun mesti dirancang. Maksudnya seperti Nabi dahulu, mereka untuk mereka nak melayan orang-orang yang tawanan ni, macam mana mereka nak buat kepada tawanan perang ni, Nabi akan berbincang dengan para sahabat. Jadi mereka merancang macam mana nak buat dekat tawanan perang ni. Kita nak bunuh ke, kita nak tebus ke dengan duit, macam itulah. Kita mesti rancang dengan baik. Dan perancangan juga untuk berperang, contoh Nabi merancang dengan baik peperangan yang terjadi semasa perang Badar. Allah memberikan pertolongan kepada hamba dengan pelbagai cara. Kita ni nak buat apa-apa pun, kalau kita ikhlas satu benda itu, insya-Allah Allah akan tolong kita dengan pelbagai cara. Cara apa pun Allah akan tolong juga, sebab kita buat itu ikhlas kerana Allah. Akhlak yang mulia dapat menarik orang-orang kafir memeluk Islam. Contohnya pada zaman Rasulullah tidak membunuh orang-orang kafir pada masa tu, walaupun mereka berperang, mereka dah bunuh orang Islam, tapi Nabi tak bunuh mereka selepas ditawan. Jadi ini adalah akhlak yang baik, sehingga kan kita dapat menarik orang-orang kafir memeluk Islam. Yang seterusnya adalah jangan mudah berputus asa dalam berusaha. Okey, kita berusaha tu mestilah bersungguh-sungguh, janganlah berputus asa. Okey, baik. Setakat itu sahaja pengajian kita pada kali ini. Kita akan sambung pada pengajian kita yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.